siap daripada tu saya menyiapkan presentation ni lah, slide ni. Jadi mungkin dia akan kabut sikit, tetapi saya harap isi kandungan ni dapat dipahami. Okay, sebelum saya mulakan sesi penerangan lah, saya pergi macam penerangan ni. Satu soalan yang mungkin saya ingin bertanya lah, iaitu Kak Fatimah ni agaknya bahagian mana yang paling muda? Ini macam soalan Ramli lah juga ni. Pokok Kak Fatimah dia daun, dia ada batang, dia ada akar. Bahagian mana yang agak paling banyak atau paling berguna sekali? Saya bagi clue lah, kalau tahu Kak Ali tu mungkin bahagian akar dia. Agak-agak Kak Fatimah di mana? Di batang ke, di akar ke, atau di daun? Nanti kita ni kita bagi agak siapa yang betul Okey, kita mulakan Sebelum tu saya berkongsi sikit lah tentang Kak Fatimah ni yang saya berikan kepada pesikit-pesikit saya, terutama pesikit yang eczema ni dah teruk yang mana mereka dah mengalami parut dah lama dan sebagainya. Jadi kebanyakan mereka saya tengok tu kesannya sangat bagus Sebelum ni saya bagi steroid. Jadi kita nak mengurangkan steroid, kesan sampai dengan steroid. Jadi kita bagi ekstrak Kak Fatimah tu di dalam bentuk krim pada sakit yang eczema atau semua sakit kulit saya. Saya dapati perubahannya sangat baik. Jadi orang bertanya kepada saya, doktor, dalam ni apa yang menyebabkan ekstrak ni yang menjadikan dia sangat berkesan, terutama di dalam masalah penyakit kulit? Of course, kalau penyakit tu dah terlalu lama, mungkin dah terlalu kronik, dah bertahun-tahun, kalau kita rasa kulit dia pun dah tebal dan sebagainya, kemungkinan dia mengambil masa yang lebih lama lagi. Tetapi untuk yang baru, sakit-sakit yang baru yang mengalami masalah sebagai contoh alahan dan juga pada peringkat awal atau kita panggil acute dermatitis, dia sangat berkesan. Dan pengalaman saya pun kadang-kadang jual juga online ni, kadang-kadang sebab bila orang bertanya dekat Facebook, saya pun mencadangkan mereka dah mencuba. Selepas mencuba tu mereka rasa berkesan. Ada yang memesan sampai 5 tube sekali. Kenapa saya tanya kenapa nak ambil banyak sangat? Kata dia memang berkesan. Jadi itulah kebaikan dia. Jadi apa yang saya akan tutup adalah tentang apa itu eczema, rawatan herba iaitu Kak Fatimah, dan apa kandungan ekstrak Kak Fatimah yang membuatkan dia berkesan kepada penyakit eczema. Penyakit eczema ni sebenarnya adalah penyakit yang kita panggil atopic dermatitis. Nama lain dia eczema. Eczema adalah atopic dermatitis. Dermatitis maksud dia ada radang kulit, dan atopic ni maksud dia alahan. Dia ada penyebab yang menyebabkan dia menjadi alahan pada kulit. Contoh dekat kaki tu, kita nampak dia merah, dia kering Jadi dia adalah sebahagian daripada radang kulit. Selalunya pada peringkat kanak-kanak lagi, terutama kalau ibu bapa yang mempunyai sejarah alahan. Kalau ibu dia mempunyai alahan, anak dia kemungkinan mendapat masalah yang sama 25%. Kalau kedua-dua ibu bapa, risiko untuk dapat alahan ni 50%. Jadi sebab tu kadang-kadang kita nak cari pasangan ni, kadang-kadang kita tanya jugalah kan, tanya awak ni ada seput tak? Sebab saya pun ada seput. Sebab apa? Sebab semua masalah alahan ni, orang yang ada seput ataupun orang yang ada resedum atau allergic rhinitis ni, dia adalah sebahagian daripada alahan, penyakit-penyakit alahan. So alahan ni ada 3. Tambah sekali asma atau sebut. Yang kedua allergic rhinitis, yang orang kita panggil resedum lah, keluar air lepas makan. Sebab itu makan udang dia dah start kaitan hidung, kemudian sesama. Kemudian ada satu lagi yang kita panggil penyakit kulit macam inilah, kita panggil eczema. Jadi seorang tu boleh mendapat 1, 2 atau ketiga-tiganya sekali. Jadi sebab tu orang yang ada contohnya penyakit eczema macam ini, saya tanya, awak ada sebut tak? Ada, maksud dia tidak ada 2 lah daripada 3. Dan ada yang mendapat 3 sekali.
tersedung, dapat allergic rhinitis, semput dan juga penyakit kulit, eczema. Jadi penyakit kulit ni dia bermula daripada kanak-kanak sekali. Sebab tu sebagai contoh, kalau katakan mak dia ada masalah penyakit kulit, bapa dia pun ada masalah penyakit kulit, saya mencadangkan supaya kalau boleh bila bayi lahir tu jangan dibagi susu selain daripada susu ibu. Kalau tak, dia dah mencetus body reaction untuk mendapatkan masalah alahan. Jadi susu terbaik tu susu ibu lah. Jadi sebab tu bila mengandung tu di saat-saat akhir, mungkin dalam 32 minggu tu, kena prepare pemakanan dan minum air secukupnya supaya seorang wanita yang hamil tu bersiap untuk mengeluarkan susu. Jadi bila lahir dia dah mudah. Sebab ada setengah tu apabila dia melahirkan anak, susu pun tak keluar. Itu masalah pemakanan dan sebagainya lah. Jadi sebab tu saya minta kalau boleh, mak ada alergi, bapa ada alergi, ataupun salah seorang ada alergi, jangan bagi susu selain daripada susu ibu. Masuklah susu apa pun selain daripada susu ibu. Ada nak susu kambing ke, susu soya dan sebagainya. Itu adalah kita panggil option yang mana susu ibu dah tak boleh keluar. Kalau boleh bagi susu ibu kan. Kalau susu ibu tak boleh keluar, selalunya kita mencadangkan bukannya susu soya, kita mencadangkan hypoallergen milk. Selalunya yang bagi ni Nestle ataupun sekarang ni Lumex pun ada hypoallergen. Yang itu bagus sikit. Tetapi masalahnya dia rasa pahit. Jadi kanak-kanak ni apabila dia dah dapat susu lembu banyak kali dah minum susu, pernah rasa tak susu lembu? Dia susu tu yang anak kita buat kan, sebelum kita bagi dia, kita rasa dia sekian panas ke tak panas. Sebenarnya dia berlemak, manis. Jadi bila kita tukar pada hypoallergen ni, rasa dia pahit sikit. Jadi kadang-kadang bila dah lama, sebab tu katakan dah 2-3 bulan dia ambil susu lembu ni, bila kita tukar pada hypoallergen, dia tak mau. Ramai yang mengadu pada saya, doktor dia tak mau. Itu memanglah sebab susu hypoallergen ni dia pahit sikit. Sebab tu kalau boleh jangan bagi dulu, bagi susu hypoallergen. Kalau tak boleh, baru kita cari kemungkinan susu soya dan sebagainya yang murah. Tetapi walaupun mana pun, ada setengah kanak-kanak pun atau ibu bapa yang alergik pada susu soya. Bila dia minum susu soya, air soya kat luar tu, yang jual tu, dia pun dah start sesama kan, dah start gatal hidung. Sebab apa? Dia pun ada alahan. Jadi soya ni sebenarnya pun bukanlah satu daripada option yang baik, tetapi sekurang-kurangnya kita cuba. Kalau katakan protein binatang tu ataupun haiwan ni tidak boleh digunakan, kita cuba protein daripada tumbuh-tumbuhan. Cara yang lain kemungkinan kena berkongsi susu lah. Mungkin kita boleh buat bank susu. Kalau mungkin sebagai contoh mak saudara dia pun sedang menyusukan anak, kita boleh ibu susuan, ataupun mungkin kalau dah terlalu banyak, kita buat perahan, simpan dalam peti ais, kita boleh gunakan lagi. Yang itu boleh tengok blog saya lah, berapa lama boleh simpan dan sebagainya. Jadi bermula daripada zaman kanak-kanak benda ni dah berlaku. Sebab tu kadang-kadang datang ke klinik, saya tengok kadang-kadang dia punya pipi tu, kalau tengok kan merah kan, kita panggil dia apa? Urat susu kan? Sebenarnya dia ada alahan. Dulu orang ingat sebab bila dia baring, susu tu keluar dari perut dia, meleleh tepi kan, menyebab alahan. Tapi tak sebenarnya. Sebenarnya ada alahan, alergi kan, yang tebal sini kan, yang itu dah teruk sangat lah. Jadi itu adalah sebahagian daripada eczema. Jadi dia boleh kena daripada bahagian yang ringan hingga bahagian yang teruk. Bahagian yang ringan tu kadang-kadang sesekali je ada. Yang merah bila dah start dah start ada sikit merah. Tetapi yang teruk memang dah terlalu banyak, dah terlalu keras. Saya ada seorang pesakit tu, Indonesia, dia datang tu malam pukul 11, pukul 12, orang dah tak ada, malam bila orang dah tak ada, bila saya kerja malam zaman dulu lah, sekarang saya dah kurang lah. Kerja malam tu pukul 12, 11 dia datang dengan sleeve tangan panjang. Sebab apa? Sebab semua sekali badan dia semua dah mengalami alahan kulit yang teruk sekali. Dan datang pun dia dah tak nak makan ubat dah. Dia kata mesti injection. Dan saya bagi injection pun, kalau katakan injection biasa kawan-kawan saya bagi tu,
Dia dah tak kesan. Dia kata dia nak Dr. Zubaidi juga. Sebab apa? Saya bagi koktel, saya terpaksa campurkan dan dos dia saya bagi maksimum. Baru dia boleh. Kalau tak, memang dia tak boleh. Dia kata kalau bagi sikit-sikit, memang tak kesan, baik tak payah bagi. Sebab tu dia nak jumpa saya je. Sebab apa? Saya dah tahu dia punya kesesuaian dos ubat dia. Kalau rakan-rakan saya dia bagi sikit-sikit, memang balik nanti dia cakap saya, dia telefon saya, doktor dia kat mana? Saya nak injection, dia dah tak tahan dah, tak boleh tidur. Itu masalah dia. Jadi dia boleh ringan ataupun dia bertambah teruk. Dalam ikut kajian saintifik atau perubatan moden, dia sebenarnya tidak ada ubat. Jadi tapi gejala ni boleh dikawal atau dikurangkan punca-punca atau trigger dia. Sebab tu dalam kanak-kanak ni kadang-kadang doktor, anak saya ni dulu dia teruk alergik, tapi bila dia dah besar tak ada. Itu juga semput. Semput pun sama, alergik rhinitis pun sama. Kanak-kanak ni apabila dia kecil, masa kecil, dia mengalami contoh-contoh semput. Bila masuk sekolah kita tengok dia. Kalau katakan dia dah masuk sekolah, dia masih kena lagi, ada semput lagi, berumur 7 tahun, selalunya dia akan sampai ke dewasa. Tetapi apabila masuk sekolah tu dia dah hilang, dia dah memang tak pernah lagi sejak masuk sekolah ni tak ada, itu kemungkinan dia dah terlepas. Sebab tu dah kajian, 2 daripada 3 kanak-kanak ni yang mengalami masalah eczema, atopik ataupun masalah-masalah alahan yang lain, dia terus sampai ke dewasa. Tetapi ada sebahagiannya, sebahagian kecil mereka, bila masuk sekolah je dia dah hilang. Jadi ini bukan satunya. Macam mana nak dapat benda tu supaya hilang? Ini satu soalan yang susah nak jawab. Saya semua cadangkan ialah pertama sekali cuba elakkan makanan-makanan yang menyebabkan dia alahan. Macam mana nak tahu dia alahan? Macam mana? Kita boleh buat sebagai contoh, kita boleh buat diary. Apa dia makan, bila dia makan sotong, ini mungkin sotong. Tetapi bagaimanapun, ada setengah pesakit yang dia mula dia rasa dia alahan pada telur. Tetapi bila dia buat ujian, rupanya dia tak alahan pada telur. Sebab ni kita panggil dia juga anggapan sajalah. Bila dia makan telur dia rasa. Tetapi sebenarnya bukan. Sebab apa? Sebab makanan kita kadang-kadang bercampur-campur. Sebagai contoh, orang cakap, doktor saya tak makan telur, saya ada alergi telur, saya tak makan telur. Doktor saya tanya, awak ada makan kuih tak? Ada. Kuih apa awak makan? Kuih bahulu. Kuih bahulu ada telur. Itu juga kalau makanan. Kalau contoh dia sambal, contoh alergi. Doktor saya alergi pada udang. Awak ada makan sambal udang? Tak ada. Awak makan apa? Saya ada makan sambal sikit lah, sambal tapi bukan sambal udang, saya ikan bilis. Ada letak belacan. Ada. Jadi benda-benda yang kita nampak. Jadi untuk memastikan dia, ialah dengan 2 cara. Kita boleh buat skin test. Skin test ni kalau pergi ke klinik ENT, pergi kat belakang dia akan letak beberapa allergen di tangan ataupun di belakang. Selepas 2-3 hari, kita akan tengok tingkat balas dia. Ataupun cara yang terbaru sekali, yang lebih mahal sikit lah, lebih kurang harga dia RM400. Tapi dia boleh detect sampai 40 allergen, iaitu menggunakan pemeriksaan darah. Kalau teruk sangat, sikit. Saya tengok ada seorang tu pesakit saya, budak umur 18 tahun, perempuan Chinese. Chinese kan putih kan kulit dia kan. Tapi saya tengok dia dah teruk dah. Tangan semua dah berkerak dah semua. Selalu saya disebut. Jadi saya cakap tak ada cara lain lah, kena cek apa masalah awak ni selain daripada tengok apa masalah yang menyebabkan alahan. Kalau tak, memang tak tekan. Setakat mana nak berapa lama nak bagi steroid, nak bagi ubat-ubat macam ni kan. Ubat-ubat ni untuk mengawal saja. Kalau awak tahu benda tu, jadi awak boleh mengelakkan dia. Tetapi walaupun saya perasan bahawa kebanyakan orang yang mengalami penyakit ni, dia kena dah give up. Sama ada dia down, dia tak nak campur dengan kawan, ataupun dia dah give up. Dia dah tak peduli lah. Kalau kata udang tak boleh, dia pun makan udang. Dia dah tak peduli gitu je. Sebab dia dah terlalu dah cakap dah tak kisah. Jadi orang macam ni kita kena bagi semangat supaya kita boleh mengurangkan terutama remaja wanita apabila nampak sangat teruk sedangkan saya tengok kat pipi ada jerawat pun dia dah risau kan. Ini lagi kulit macam gini contoh kalau kat kaki dah okey lagi, kalau kat muka, kat lidah dan sebagainya
Yang saya nampak kalau perempuan dia pakai apa? Duduk kan, berus kat belakang ni, alahan yang itu pun punca alahan. Jadi kalau kita tengok contoh dia, dua contoh, satu kanak-kanak, satu lagi orang dewasa di belakang kaki dia. Jadi eczema ni selalu berlaku pada bahagian pelipat. Bahagian pelipat tu maksudnya kalau tangan kat kita ni, tangan di sini kalau di kaki juga belakang ataupun di leher. Selalu di situlah kawasan yang paling utama. Kadang-kadang selalunya di muka. Jadi eczema ni adalah keradangan kulit. Apabila radang, bila kita nak bagi ubat, mestilah kita bagi ubat untuk mengurangkan radang. Jadi radang ni disebabkan oleh alahan. Dan orang yang mempunyai masalah kulit eczema ni, seperti mana saya beritahu, dia mempunyai masalah juga mungkin mengalami masalah asma dan juga allergic rhinitis. Ini contoh lagi Ni pun dah teruk tadi. Bila datang dah macam gini dah kulit tu dah tak merah lagi, dia dah, kalau kita rasa tu dia dah keras ataupun dia dah tebal macam itu Yang ini mungkin ambil masa lah. Selalunya bagi steroid, tapi kadang-kadang saya memang cuba nak kurangkan steroid. Kerana steroid ni nanti saya akan beritahu dia mempunyai banyak kesan sampingan. Jadi tanda-tanda eczema pertama sekali ialah kulit kering. Kulit dia kalau kita tengok tu bahagian tu sangat kering. Kemudian kulit yang baru terkena eczema dia merah, dia bengkak sikit, terutama di kawasan lipatan-lipatan kulit, di bahagian depan siku, pergelangan tangan, belakang lutut, sekitar leher. Kalau bayi mungkin di bahagian muka. Masalah eczema ni bukan setakat masalah kita bagi kosmetik ataupun kita tengok dia tak cantik, tetapi masalahnya dia gatal. Gatal ni bukan sikit-sikit dia gatal, sampai ada yang bergaru sampai berdarah. Kalau di depan tu memang kita nampak ada bekas-bekas garu, ataupun kalau di belakang tu sekarang pun ada yang pakai rotan sekarang kan, rotan yang ada bentuk tangan, beli dekat simpan undang. Orang garu-garu kan, kita nampak macam itu kita dah nampak bahawa itu namanya dia dah teruk sangat dah tu. Dia bukan sikit-sikit. Ada yang terhambat tak boleh nak tidur, terpaksa bangun pergi ke klinik 24 jam untuk bagi injection. Kalau pil memang tak cukup. Kena injection, sebab injection dia masuk dengan cepat, dia mengurangkan rasa gatal dan kurangkan sikit. Kemudian dia akan menyebabkan lepuhan. Lepuhan tu maksud dia ada blister. Dia ada dalam tu ada air sikit. Kadang-kadang dia berair. Dah lama sangat dia berair. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang, terutama di belakang kaki atau di lengan sini, tengok dia berair je, kemungkinan tu dah teruk. Selain daripada itu, kalau tidak dirawat atau dibiarkan kotor, tak mandi dan sebagainya, boleh menyebabkan jangkitan kuman dan menanah. Yang ini dah kena antibiotik pula. Itu masalah. Saya pernah dapat seorang pesakit saya, dia di Senai, semasa saya kerja di Senai. Mak dia bekerja daripada pagi sampai ke malam, balik pukul 8 ke 9. Bapa dia memang dah tak ada lah, tinggalkan dia kan. Jadi yang ada anak dan juga ibu. Anak dia pula tu balik sekolah main bola. Lepas main bola dia tidur kan. Jadi bila datang kat saya tu, dia punya alahan tu dah, saya tengok pun macam saya nak demam. Sebab banyak sangat nanah, banyak sangat sini di bahagian dalam seluar tu. Mungkin sebab tak mandi lah, saya percaya. Terlalu banyak sangat. Jadi bagi antibiotik seminggu, lepas tu datang balik, dah kurang sikit, teruskan ubat, beberapa jenis ubat dan ubat sapu. Selepas 2-3 minggu, dia kata dah okey. Jadi dia cakap, doktor, hari tu teruk, kita orang bawa 2 bomoh. Dia kata, bomoh lah. Lepas tu datang lagi sini, kenapa? Sebab dia kata tak sempat pergi 2 bomoh. Tapi sebenarnya dia tak tahu yang ubat tu yang kita bagi tu dia dah bertindak balas. Jadi memang ambil masa lah. Jadi mungkin kebetulan lah, mungkin juga betul juga. Sebab dia percaya bahawa benda tu adalah disebabkan oleh ada makhluk halus kan. Jadi mungkinlah dia berkesan lah kot. Jadi simptom eczema ni selain daripada itu, dia sembuh dan mengulang.
sembuh dan budak. Dan lama-lama dia akan kekal. Sebab tu nampak parut. Itu yang bahaya. Mula-mula dekat awal kecil sikit, dia flare up atau dia naik satu atau dua patches sikit di belakang lutut, di hadapan siku kan. Kemudian dia berulang-ulang, baik sekejap datang semula, baik datang semula. Saya cuba mengelakkan bagi steroid sebab kadang-kadang tu saya tengok budak tu baru berusia 15 tahun tapi berat dah 80 kilo. Sebab apa? Sebab steroid. Banyak sangat steroid pun boleh menyebabkan badan itu kan. Jadi bila budak perempuan itu terutamanya bila badan dia besar, masa lahir pula tak betul. Sejak datang, sejak tak datang kan. Yang itu yang kau boleh nak kurangkan. Jadi kita mencari alternatif lain. Ini dah teruk sangat. Yang ni contohlah yang datang tu, dia teruk sangat. Tapi ini saya ambil daripada internet. Tapi sebenarnya macam ginilah lebih kurang. Dah teruk sangat. Yang macam gini, kalau satu tiup tu memang tak cukup lah. Satu tiup tak cukup ni. Dia kena makan, kena guna mungkin kapsul sekaligus kata Cik Fatimah untuk mengurangkan benda ni. Dia dah menjadi kekal. Jadi punca dia, apa punca dia? Punca dia pertama sekali mungkin perubahan iklim. Sejuk, panas, kemudian pencemaran, abuk. Kalau di UK dan di Europe mungkin ada bunga. Atau alahan dalam rumah seperti hama dan habuk. Pemakanan terutamanya saya selalu mencadangkan apabila dia datang buat treatment tu, saya beritahu ada 5 benda yang kena kurangkan. Pertama sekali ialah coklat, telur, seafood, mungkin ke kacang sikit. Yang itu kena kurang. Coklat pun ramai yang suka makan coklat, dia tak sedar bahawa coklat tu boleh menyebabkan alahan. Selain itu jangkitan virus. Masalah lain adalah disebabkan oleh mak dan ayah dia ada alergi dan dia lebih mudah mendapat alergi kan. Jadi rawatan dia pertama sekali elakkan punca dia. Yang mesti cakap tadi, kita buat skin test ataupun kita ambil darah, kita tengok apa punca alahan dia, cuba kita elakkan. Yang kedua, pelembab. Sebab tu orang yang kena penyakit kulit ni sebenarnya senang je. Kalau kita tengok dia kering, kita bagi dia basah. Kalau dia basah, kita buat apa? Bagi dia kering. Sebab tu kalau budak banyak perlu banyak, kita bagi budak, kasih dia kering. Tapi kalau kulit tu dah kering, kita bagi dia basah. Kita boleh bagi dia sebagai contoh VCO, ataupun apa-apa minyak zaitun. Minyak zaitun yang kita beli tu, minyak zaitun tu pun boleh kita gunakan untuk sebagai moisturizer. Minyak zaitun tu tak boleh buat goreng tahu kan? Ada orang guna minyak zaitun untuk menggoreng pula. Macam mana? Dia boleh menjadi campuran saja. Sebab tu sayur potong, kita letak sikit, kita campur gitu saja. Sebab tu dia boleh digunakan makan mentah. Tetapi tidak boleh digoreng. Sebab apa? Sebab dia ada kepekatan dia sendiri. Umumnya pun dia tak berapa menjadilah. Tapi ada sebab dia sebenarnya. Jadi dia tak sesuai untuk goreng, tetapi dia bagus dari segi untuk guna sebagai pelembab. Nampak kan? Sebab tu orang tanya saya, doktor, email lah. Doktor, saya dah berumur 40-an, saya mengalami kekeringan kan? Bila bersama suami, apa yang bagus? Saya cakap ni minyak zaitun je lah, ataupun pakai VCO. Lagi natural, tak payahkan dia chemical. Selain daripada itu, eczema kita boleh bagi steroid. Yang steroid ni yang cuba kita nak kurangkan. Ada soalan? Okey, sebelum kita merawat ataupun kita mencari alternatif untuk rawatan eczema ni, kita kena faham apa sebenarnya yang menyebabkan eczema ni. Eczema ni apabila kulit kita terdedah pada allergen. Allergen ni adalah bahan yang menyebabkan alergi. Kita panggil allergen. Jadi sel-sel dalam kulit ni akan menghasilkan pelbagai hormon radang yang saya permudahkan. Hormon radang yang dipanggil cytokinin dan chemokinin. Kemudian cytokinin dan chemokinin ni dia akan mengeluarkan lebih banyak lagi bahan-bahan biokimia dalam badan kita. Antaranya ialah interleukin, TNF alpha
prostaglandin E2 dan leukotriene. Cuba kita ingat antara penyebabnya ialah TNF alpha dan juga prostaglandin E2. Dan ini menyebabkan salur darah akan membengkak. Bila salur darah membengkak, kaus satu akan menjadi megah. Jadi salur darah tu menyebabkan dia lebih panas sikit. Dan selain daripada itu, biokimia ni menyebabkan rasa gatal. Selain daripada itu, dia akan menyebabkan keradangan, menyebabkan lebih banyak enzim, radikal bebas, bahan kimia, bahan biokimia yang lain yang merosakkan kulit. Sebab tu apabila dah lama sangat benda ni berlaku, dia menyebabkan parut dan juga kulit dah jadi tebal, dia dah tak cantik lagi macam kulit kita. Dan selain daripada itu, apa yang berbahaya ialah kulit ni berfungsi sebagai penghalang jangkitan kuman. Tapi apabila dah ada eczema macam ini, dia kuman boleh masuk terus. Sebab apa? Sebab kulit dah tak boleh menjadi barrier lagi. Barrier tu, fungsi barrier tu dah tak boleh sebab dia dah rosak. Selalunya kita bagi steroid. Tapi steroid ni mempunyai banyak kesan sampingan terhadap kulit. Sebagai contohnya kesan penipisan kulit. Kemudian dia merendahkan keupayaan kulit untuk bertindak balas terhadap jangkitan kuman. Selain daripada itu, dia menyebabkan gula dalam darah meningkat sikit. Kalau kita mungkin ambil untuk jangka masa yang banyak, mungkin gula kita lebih tinggi sikit daripada normal. Walaupun tak dapat diabetes, tetapi lebih tinggi sikit. Sebab tu, apa yang kita nak buat ialah kita nak menghalang tindak balas cytokine TNF alpha yang boleh menyebabkan gejala-gejala eczema. Sehingga UTM pun ada buat, tetapi saya baca satu jurnal, satu research yang dibuat oleh University of Oklahoma Health Science Center. Dia mencuba mencari satu bahan di dalam herba. Saya tengok banyak herba-herba yang digunakan, antaranya kunyit dan sebagainya. Dia kata dia nak cari supaya bahan ini digunakan untuk mengurangkan bengkakan dan juga boleh mengurangkan kesan sampingan steroid. Sebab tu kalau sebenarnya kalau kita berada di UK atau di US, mereka menggunakan bahan-bahan luar. Sebagai contoh dia raspberry, biji anggur. Tapi di bahagian kita ni sebelum banyak sebenarnya. Sebagai contoh kunyit, ataupun kita boleh menggunakan petik, ataupun kita boleh menggunakan nanas. Petik ni sebenarnya bagus ni, sebab tu orang yang kena denggi ni, satu kajian yang keluar dalam BMJ, kajian rekas yang dibuat di Sri Lanka, yang orang yang kena denggi ni dibagikan jus petik. Dia punya platelet naik. Dia bukan untuk membunuh virus, tetapi dia menyebabkan platelet dia tinggi. Sebab denggi ni apabila platelet dia rendah, dia akan menyebabkan pendarahan. Sebab tu denggi berdarah apabila platelet dia menjadi turun. Mungkin dah 10,000, saya rasa itu paling bahaya. 100 dia dah bahaya, tapi kalau dah masuk 10-30,000, kalau tak buat sesuatu, mungkin boleh menyebabkan pendarahan. Kawan saya dulu seorang doktor jugalah, Osman. Dia kena denggi sebab dia duduk dekat kita punya quarters tu di Udak. Jadi apa yang berlaku, dia punya platelet turun. Dia normal 400, bila datang cek dia turun jadi 100. Jadi doktor admitkan di hospital. Jadi hospital besoknya turun 50. Jadi 50 ni sepatutnya pada saya lah kita dah start buat sesuatu, atau syukur lagi kita dah bagikan dia platelet darah putih tu kan, yang mana platelet. Tapi dia fikir takut nanti ada jangkitan pula kan, hepatitis B lah daripada darah dan sebagainya. Jadi dia kata tunggu dulu lah, baru ni hari yang ketiga sempat. Jadi besoknya dia terus tak sedari. Sebab apa? Sebab dah ada pendarahan kat otak, platelet dia turun sampai 10,000. Masa tu dah lambat, tak lama kemudian meninggal. Jadi sebab itulah bila bercerita tentang denggi ni, sebenarnya denggi ni tak ada ubat. Apa yang kita bagi ialah untuk hydration, dan juga kita just hope badan kita akan meningkatkan platelet. Jadi bila saya baca BMJ tu, saya cakap, wah ini peluang bisnes ni. Kalau UTM boleh buat satu ekstrak petik, buat dalam kapsul. Sekarang ni orang terpaksa buat jus dia kan, minum pahit. Itu yang masalah tu. Daun dia. Yang ni untuk denggi, daun dia. Jadi ekstrak kena bancur semua. Tapi kalau UTM boleh buat ekstrak
Betik tu saya ingat tu dah banyak membantu dah sebenarnya. Sebab setiap tahun berapa ribu sakit denggi. Dan apabila saya buka internet, saya Google, saya nak tengok kat Malaysia ni ada tak universiti yang buat ekstrak betik ni kan. Mungkin saya nak jual kepada pesakit saya yang kena denggi ni. Saya tengok tak ada. Yang ada dekat US, dia dah buat dah kapsul daripada daun betik. Jadi benda ni bukan baru lagi lah. Maksud dia di luar dah buat kan. Di Malaysia belum buat lagi. Jadi saya mengharapkan lah kalau ada orang boleh buat sebab kat Malaysia ni kematian ni yang terbaru Kementerian Kesihatan lebih daripada 300 orang tahun ni. Dan pengidap dia tu dah semakin meningkat sebab kita perubahan daripada kampung kepada bandar. Kalau kita dulu kampung kat hutan-hutan, kita tak kena denggi, tetapi kita kena malaria. Malaria dah surah dah sekarang ni dah kurang, jarang berlaku. Sepanjang saya bekerja kat hospital tu, saya tengok seorang je kena malaria. Saya itu Indonesia, budak tu umur 18 tahun daripada Indonesia, dia bekerja di kebun. Jadi mata dia kuning, demam semua. Bila kita tengok, buat cek dah rupanya malaria. Jadi kita tak tahu sama ada malaria tu datang daripada kebun tu ataupun dia dah ada masa di Indonesia ni. Jangan sangat jarang. Tetapi denggi sekarang ni meningkat. Sebab tu kalau datang klinik, demam, sikit-sikit badan, badan tak larat, selalu doktor cepat cek untuk, bukan untuk denggi tetapi untuk platelet. Kalau platelet rendah, kemungkinan denggi. Tetapi virus-virus lain pun boleh menyebabkan platelet rendah. So saya memang berharaplah kalau ada orang dapat buat satu ekstrak. InsyaAllah dia ramai nak cuba benda tu. Sebab buat jus ni pahit sikit, minum je ada yang tak boleh. Ada yang sampai muntah hijau. Dia tahu saya, doktor saya muntah hijau minum benda putih ni. Tak boleh telan dia kata dia. Dia cakap letak gula sikit lah. Tak boleh juga doktor, bila masuk tekak dia dah. Jadi kalau kita buat dalam bentuk kapsul tu mungkin mudah lah. Jadi apa yang kita nak buat apabila kita tengok eczema ni disebabkan oleh biokemikal yang kita sebut tadi, TNF alpha dan juga satu lagi biokimia yang kita cuba nak halang supaya dia tidak memberi kesan reaction terhadap kulit. Jadi University of Oklahoma Health Science Center ni dah buat satu ujian, buat kajian. Kemudian mereka mendapati bahawa sebenarnya yang dua benda biokimia yang perlu kita sekat daripada dia menjadi reaktif adalah TNF alpha dan PGE2. Dia kata kalau kita dapat sekat benda ni supaya dia tidak menjadi satu change reaction, kita telah berjaya. Sebab apa? Sebab PGE2 ni menyebabkan kita rasa gatal, rasa sakit, kemudian kulit kita menjadi merah dan bengkak. Dan PGE2 juga ni menyebabkan kulit kita ni suppress collagen formation. Jadi kulit kita dia dah tak ada kenyal. Sebab itulah kadang-kadang orang jumpa saya, doktor, saya ni berumur 25 tahun, boleh tak saya makan collagen? Saya rasa perempuan 25 tahun collagen dia tak perlulah sebenarnya, kecuali kalau ada masalah. Sebab contoh dia ada autoimmune disorder ataupun dia dah mengalami masalah diabetes. Yang ini dia hampered production of collagen. Yang ini kita boleh bantu dia. Tetapi kalau dia sihat dan sebagainya, saya rasa tak perlu. Jadi PG itu juga dia menyebabkan menghalang kulit-kulit, sel-sel kulit baru terbentuk. Jadi tujuan kita adalah mencari satu bahan herba kalau boleh yang selamat supaya TNF alpha dan PGE2 ni dapat dihalang daripada memberikan kesan rantai reaksi terhadap kulit ni. Jadi mereka dah buat dan mereka mendapati yang mungkin boleh menghalang ini adalah flavonoid yang bertindak sebagai anti-inflammatory. Yang mana flavonoid ini selain dia mengurangkan bengkakan atau radang di dalam kulit,
yang sebab dia ada berbagai kita panggil pathway yang menunjukkan berkat, sama ada cyclooxygenase, lipoxygenase, dan juga kadang-kadang dia boleh menyebabkan nitric oxide atau acetylase. Jadi yang ini dia akan menghalang. Jadi dia bila kita dapat menghalang ini, bekatkan dia dapat dikurangkan. Jadi banyak saya tengok dalam jurnal ni, terutama WTN sendiri, mendapati bahawa dalam kacik Fatimah tu sendiri dah terdapat ada satu bahan yang menghalang TNF alpha dan juga menghalang production COX2 ataupun PGE2 kan. Banyak kajian-kajian itu telah dibuat, dan rupanya adalah flavonoid di dalam kacik Fatimah tu sebenarnya sudah mencukupi untuk menghalang kita panggil tu reaction atau allergic reaction di dalam kulit. Yang ni saya ingat Prof. Ramdan pun ada terlibat ni. Dia membuat kajian bahawa dalam kacik Fatimah tu terdapat bahan-bahan yang boleh menghalang kita panggil allergic reaction. Jadi sebab tu saya berpendapat, dan juga bila saya gunakan kepada sikit-sikit saya tengok memang tak ada kesan sampingan. Kesan sampingan yang kita bimbang tu mungkin kulit dia baik, tetapi dia mungkin menipis sikit, dia nampak dia stretching kat situ, tetapi tak ada. Dan saya tengok semua cakap doktor bagus, cuma masalahnya dia mahal sikit. Itu. Kalau steroid tu murah lah, RM35 dah dapat satu tube. Tetapi yang mungkin kacik Fatimah ni dia mahal sikit, RM50-45 kan. Tetapi dia sangat besar. Jadi sebab tu apabila selain daripada itu, saya juga mencadangkan supaya mereka ni mengambil kapsul kacik Fatimah ni, supaya selain daripada dia pergi menyerap ke dalam kulit, dia boleh menyerap ke dalam darah dan pergi ke kawasan-kawasan lain untuk mengurangkan allergic reaction. Cuma masalahnya ialah berapa banyak nak makan untuk dapat kesan yang bagus. Yang sebab ni masalah kita tak buat lagi clinical study. Kita hanya dari segi teori ataupun kajian terhadap binatang ataupun tikus di dalam makmal. Tapi kita tak buat lagi. Tetapi saya mencadangkan, saya rasa kacik Fatimah ni sangat berkesan. Sebab tu ramai, ada juga beberapa email yang saya dapat, doktor, dia kata doktor saya sebelum ni saya bagus doktor, tapi makan kacik Fatimah jadi tak betul pula. Kena faham bahawa perempuan ni dia apa-apa saja boleh menyebabkan dia kitaran head tu tak menentu. Kadang-kadang dia stres tempat kerja pun, kadang-kadang sampai 3-4 hari tak tahan head kan. Ataupun mungkin pemakanan mungkin terlalu panas. Jadi kemungkinan apabila dia makan kacik Fatimah tu, dia kita panggil coincidence lah, ataupun kebetulan. Apa yang saya selalu beritahu ialah minum air banyak. Minum air sekurang-kurangnya 2 liter. Dan sehari dia akan mungkin dia akan membantulah. Bukan mengurangkan kesan buruk kacik Fatimah sebab dia tak ada kesan buruk, tetapi dia membantu untuk dapat balik dia punya kitaran yang normal. Jadi agak-agak berapa dos yang sesuai atau yang selamat untuk dimakan oleh orang kacik Fatimah ni? Siapa boleh dapat itu? Berapa banyak? 1 kapsul, 2 kapsul, 4 kapsul, 4 kapsul. 4 kapsul tu berapa kat sini? Kita punya tu berapa? 30 kan? 30 mg. 60 kali 4, 240 mg. Sebenarnya yang selamat sampai kita panggil dia yang paling maksimum kita boleh ambil adalah 500 mg per kilogram ribu. Kalau kata contoh dia berat dia 80 kali lah 500 kali 80 dalam sehari. Jadi dapat gram. Dia miligram dah jadi ribu, jadi dia besok gram pula. Yang itu selamat. Sebab tu saya tengok bahawa mungkin kesan dia kurang sikit ni. Yang kacik Fatimah yang UTM ni mungkin dos dia rendah. Sebab apa dos dia rendah? Mungkin sebab untuk kebanyakan orang tu dia selamat. Tetapi berat dia dalam 80 tu, kalau 1-2 tablet tu sehari memang tak cukup. Itu juga ada beberapa kes yang mana orang kongsi dalam FB kan. Dia kata dalam satu kes tu dia rebus akar kacik Fatimah yang diambil daripada Mekah. Tak lama kemudian dia keguguran. Sebab tu saya mencadangkan supaya
wanita yang hamil di peringkat awal, di awal kehamilan dan juga wanita yang sedang terjangkit, jangan makan kecil Fatimah sebab dia ada kesan sikit pengecutan otot-otot rahim bagi wanita-wanita yang sensitif. Jadi mereka ni tak sesuai. Apa kalau makan kemungkinan head dia berpanjangan, ataupun mungkin dia awal kehamilan tu mungkin dia ada contraction, mungkin gugur. Itu je lah. Tapi saya percaya bahawa keguguran tu bukan disebabkan oleh kacip Fatimah, tapi disebabkan janin tu sendiri, dia poor quality. Maksud dia apabila terbentuk daripada ovum dan juga sperma tu kualiti tak bagus, jadi dia tak boleh tahan. Jadi apa dia makan dia akan gugur. Sama ada duduk ke, terjatuh sikit ke gugur. Sebab orang lain kalau kita tengok zaman dulu bekerja dekat sawah, memendang apa semua, mengandung pun tak ada masalah. Tapi kita orang muda ni kadang-kadang sikit je dah. Itu sebenarnya masalah poor quality of the fetus. Sebab pemakanan, jadi telur yang dihasilkan oleh wanita tu dan juga sperma yang dihasilkan oleh lelaki tu dia tak berkualiti. Kalau yang bercakap tentang kualiti sperma ni, kadang saya tengok ramai yang bagi email kat saya laporan pemeriksaan air mani, kadang-kadang saya tengok ada yang ada ekor 2, ada yang bergerak berpusing-pusing, patutnya ke depan, ada yang berkepala 2. Ini semua sperma yang tak berkualiti. Kalau dia dapat disenyawakan dengan telur ovum tu, selalunya dia tak lama. Dia sekejap, lepas tu dia akan gugur. Kalau pun dia dapat ditahan ataupun sampai melahirkan anak, saya bimbang ialah kemungkinan bayi ni akan mengalami kecacatan. Sebab tu bila wanita gugur, saya cakap dengan diorang ni, jangan sedih lah. Sebab apa yang mungkin berlaku, bayi tu sebenarnya tak boleh nak survive bila dia. Kalau kita nak juga, mungkin yang dah keluar nanti kan tangan tak ada, jantung lubang besar, paru-paru berpusing dan sebagainya kat dalam, itu tak termasuk lagi yang tak ada tempurung kepala dan sebagainya. Yang kadang-kadang kita tengok pun kita tak sampai hati. Bayangkan kalau mereka hidup dan sampai umur 40 tahun, 50 tahun, kita dah tak ada, siapa nak jaga pula. Sebab tu kalau keguguran, saya rasa tak perlu kita bimbang. Cuma doa supaya Allah bagi yang pengganti yang lebih baik. Jadi balik kita tadi, kandungan kacip Fatimah ni, sebab tu orang yang saya mencadangkan supaya benda ni tak perlu boleh buat kajian klinikal lagi. Mungkin UTM boleh mencadangkan lah, membuat satu proposal supaya dilakukan secara klinikal, secara yang lebih ringkas. Mungkin kita test untuk sakit eczema, daftarkan kita 50 orang, kita bagi dos-dos yang berbeza dan tengok mungkin macam mana reaksi dia. Lepas tu boleh kita post ke dalam jurnal dan sebagainya supaya orang di masa depan dapat panduan. Jadi saya rasa setakat itu saja. Depan ni kita buka kepada soal, sesi soal jawab. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Okay. Okey, ramai yang juga bertanya tentang masalah ni apabila menyusukan bayi, adakah kacip Fatimah ni dia keluar melalui susu? Jawapan dia memang keluar. Dia apabila ialah kebaikan dia apabila dia kita bagi susu pada anak, selain daripada khasiat susu tu ni, susu ibu tu sendiri, beberapa bahan dalam antioksidan tu dia memang bagus. Sebab tu saya beritahu kalau orang kanak-kanak memang ada eczema, bagi susu ibu pun dah terbaik. Dah terbaik. Jadi tak payah baby yang kecil tu tak payah nak bagi apa-apa. Saya kadang-kadang saya kisah juga budak bawah sebulan ni, baru ni saya dapat email, dia cakap, doktor, anak saya dulu berumur sebulan, saya bagi habatus sauda drop, jadi dia meninggal. Dia tanya saya, betulkah, adakah disebabkan benda tu? Saya cakap, saya pun tak berani nak komen lah, sebab saya pun tak periksa kan, tak periksa anak awak macam mana, mungkin ada masalah lain dan sebagainya. Sebab tu kita cuba nak mengelakkan benda tu. Sebab apa? Sebab takut nanti doktor akan salahkan benda tu. Itu juga apabila kita makan kacip Fatimah, gugur, doktor tak cakap benda lain. Dia cakap, ini mesti kacip Fatimah. Ya.
Ya, sila. Okey doktor, saya nak tanya, apakah bezanya eczema dengan psoriasis? Okey, adakah sekiranya seorang itu kena psoriasis boleh mencuba kacip Fatimah juga? Dia sebenarnya dari segi etiologi ataupun punca-punca dia tak banyak beza. Okey, cuma yang bezakan dia adalah kita panggil dia distribution dia lah. Punca utama memang daya tahan dia sendiri. Apa yang berlaku ialah badan kita dia confuse. Apabila kita makan satu benda, dia allergen, protein dari badan kita, dia confuse. Dia melihat badan kita sendiri sebagai musuh. Jadi sebab tu dia menjaga badan kita lah. Tapi dalam keadaan yang tak berapa sibuk dan tak berapa teruk. Jadi menyebabkan kita mengalami masalah tu. Cuma saya nampak ni untuk pemahaman bagi peringkat biasa kalau student medik saya akan ceritalah dengan lebih detail, tapi untuk pemahaman kita senang saja. Eczema distribution dia lepak tangan sini kan. Tapi kalau psoriasis di belakang sini. Sama juga di belakang ni. Kalau belakang sini selalunya eczema. Di depan sini sana psoriasis. Punca dia sama dan rawatan dia pun sama. Ubat gatal, steroid, krim, tablet, injection sama saja. Buat sementara lah. Selain daripada tu kita boleh bagi ubat yang kuat sikit. Okey, macam mana pula dengan macam yang dia bagi untuk yang tak silap saya bukan infrared ke apa yang Ultraviolet. ya, ultraviolet. Ultraviolet tu bagus untuk sebahagian daripada rawatan untuk rawatan penyakit kulit ni. Sama ada psoriasis atau eczema. Jadi untuk psoriasis ni boleh makan kacip Fatimah. Lelaki pun boleh makan sebenarnya. Tetapi paling bagus wanita lah. Sebab dia ada dan lelaki itu sebab masalahnya bila saya sebut nanti lelaki boleh makan keluar dekat Facebook pula nama saya kan. Itu sebab dia kata lelaki boleh makan. Lepas tu orang tak faham. Sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tengok orang asli dulu, kalau tengok orang asli, orang yang ada malaria, lelaki perempuan dia bagi kacip Fatimah ni dan tak ada masalah sebenarnya. Jangan risau. Dan kena faham bahawa lelaki ni pun sebenarnya dia ada sedikit hormon estrogen. Yang itu dia menyebabkan dia akan rasa mudah kesian pada kanak-kanak. Kalau dia hormon testosteron atau androgen saja, dia akan jadi betul-betul ganas. Jadi sebab tu ada estrogen sikit, dia menyebabkan dia rasa macam begitu. Jadi jangan risau, memang ada sikit. Tak ada masalah. Dia jalan. Okey, berkenaan dengan eczema tadi, kalau yang dah teruk, maknanya kita sapu dengan krim, mesti kasih makan sekali kacip Fatimah, boleh ke? Ya, betul. Macam itu. Dosage ni macam mana? Dosage dosage ini tak ada klinikal, tetapi pengalaman saya yang berat dia 80 ke atas, 80 kg ke atas, saya bagi 2 tablet. Tapi kadang-kadang pun tak cukup tu sebab kita punya rendah sangat. Kadang saya bagi 4 tablet, 2 pagi 2 malam. Tapi kena faham bahawa yang eczema yang dah teruk ni memang lambat. Kadang-kadang orang tanya saya, doktor, saya dah makan 2 botol dah doktor, tak ada kurang pun 5. Sebab dia dosis rendah. Jadi ambil masa. Masalahnya ialah yang kita punya di krim ni dia mahal. Jadi untuk mengurangkan kos tu, apa yang saya buat ialah saya bagi VCO sekali. Waktu siang tu dia boleh lumur dengan VCO. Bila malam nak tidur tu ataupun mungkin dia nak keluar, dia boleh gunakan krim tu lah. Jadi dia kurangkan sikit dia punya. Sebab kena faham bahawa kacip Fatimah ni dia ada UV protection juga, tapi dia tak kuat. Kalau kita keluar tu boleh guna lah. Tetapi kalau kita berjemur tak cukup. Kalau contoh kita pergi ke pantai kan, yang itu dia punya SF tu belum tak cukup. Tapi kalau kita keluar sikit ni pokok bawah ni cukup lah. Jadi boleh guna. Kalau saya sendiri saya bagi dua. Saya bagi, kalau saya tengok dia badan besar 2 pagi 2 malam. Kalau katakan badan yang mungkin 50, 60, saya bagi 1 biji pagi, 1 biji malam. Kalau sebiji, kalau dah teruk kan memang susah. Lambat. Ya. Ibu menyusu untuk boleh, tapi untuk apa? Selalunya orang wanita yang baru melahirkan anak, tu saya memang bagi. Saya memang mencadangkan supaya rahim dan juga
punya vagina tu lahirkan anak tu, dia mudah sembuh sebab dia akan mengecutkan juga otot-otot rahim dengan cepat. Sebab tu benda ni bukan benda yang baru, sebab daripada dulu lagi datuk nenek moyang kita dulu bila orang lahir anak kita bagi Cuma masalahnya ialah zaman dulu dia tak ada dos. Dia gunakan gobos pakai periuk kan, berapa banyak kita tak tahu. Satu ke dua ke, air berapa banyak semua tak ada. Tapi universiti yang buat ni kita ada dos, jadi kita tahu berapa banyak dia boleh makan. Yang itu kebaikan dia. Satu lagi jamu. Jamu ni pada saya adalah ada kombinasi beberapa herba. Sebab tu kalau nak makan jamu ni kena tahu apa dalam tu. Sebab ada tu yang tanya saya, doktor saya makan jamu sekian, lepas tu saya nak makan lagi kacik Fatimah UTM punya, boleh tak? Saya tanya jamu yang tu ada kacik Fatimah, takut overdose. Jadi sebab tu bila nak beli jamu tu sebagai contoh tu, jamu susu jarum ke apa, kena check lah apa dalam dia tu. Dah tahu barulah kita boleh ambil kacik Fatimah tu. Ya, soalan lain? Ya, baik. Hormon. Tak adalah, dia risau. Apa yang awak risau sekali, awak kena risau adalah chemical sebenarnya, dan juga hormon-hormon sintetik. Sebab tu yang menyebabkan kanser ni sebenarnya bukannya phytoestrogen. Kalau ada orang cakap phytoestrogen dengan kanser, bukan. Yang menyebabkan kanser ialah hormon sintetik. Sebab tu pil perancang keluarga, pil ubat hormon, itu yang pertama. Yang kedua chemical. Chemical sebagai contoh plastik kan, apa punya simpan air tu, container, water container tu, pastikan dia mesti free apa? BPA mesti BPA. Kalau tak, kalau kita disimpan dalam kereta untuk berapa lama, ataupun kita gunakan untuk panas, untuk memanaskan air dan sebagainya, dia boleh menguraikan komponen tu, boleh menyebabkan. Itu memang kajian tu betul. Yang itu bahaya, yang itu boleh menyebabkan keguguran dan sebagainya. Sebab tu bila nak beli air tu, sebenarnya air kontainer tu pastikan dia BPA free lah. Yang Kacik Fatimah tu tak risau. Sebab tu saya tahun lepas saya bincangkan tentang phytoestrogen ni, dan juga saya sebut dalam blog saya. Kalau tengok kajian sebenarnya, phytoestrogen ni lah makna dia ialah estrogen, bahan semula jadi yang bentuk dia, struktur dia seperti estrogen, tetapi dia ambil daripada tumbuhan. Yang itu selamat berbanding dengan kita ambil daripada haiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya tindak balas dia. Phytoestrogen ni, walaupun nama dia estrogen, dia boleh bertindak dua. Kalau katakan dia kekurangan estrogen, dia akan bertindak sebagai estrogen. Tetapi apabila estrogen dah banyak, dia akan bertindak sebagai progesteron pula. Itu yang kadang-kadang kita sebab benda ni semula jadi dia boleh, kebaikan dia begitu. Dia tak seperti macam chemical sintetik atau ubat hormon sintetik. Dia memang kalau macam gitu bentuk dia dah tak boleh, memang begitu juga. Sebab tu jangan risau. Dan dos kita terlalu rendah, ya. Pil, kapsul. Saya cadangkan budak yang berumur, budak kanak-kanak kita cukup bagi ubat sapu tu. Ubat sapu sama ada dia Kacik Fatimah tu ataupun BCO. Dia bantu. Dan cuba kita tengok dia punya apa punca dia, kita elakkan. Bukan tak boleh, tapi sebab banyak kajian yang tak dibuat lagi. Itu masalahnya. Jadi saya nak cakap boleh tak boleh tu, saya tak berani sebab nanti orang kod saya. Jadi cara yang terbaik kita gunakan film. Sekarang orang dah kod macam-macam kat saya punya Facebook kan. Jadi anytime dia saya menghadap kementerian ni, kena, saya tak berani. Yang baru ni masalah Syakli kan, boleh menyebabkan kanser ovari. Orang tanya saya, jadi saya cakap ni kalau saya jawab tikam mesti orang kod saya. Jadi itulah yang orang yang jual Syakli dia gunakan untuk dia punya benefit. Dan orang yang itu pula yang tak suka Syakli pula, dia akan
masalah lah kat saya. Okey, ada lain? Ya. Overdose. Selalu overdose symptom dia selalu muntah, pening. Tetapi setengah orang yang ada gastrik yang saya perasan dia mudah kena pedih hulu hati. Orang yang ada gastrik bila makan kacang betimah tu, sebab tu kadang bila kita bagi kat orang, dekat doktor, bila saya makan saya rasa panas. Ataupun bila saya makan tu saya pedih hulu hati tu. Jadi saya cadangkan untuk orang macam ni, makan selepas makan. Makan nasi ke apa boleh makan dengan air yang banyak, air yang cukup. Jadi sebab tu sekurangnya minum, saya cadangkan kalau nak sihat memang kena minum air banyak. Minum kacang betimah, minum air banyak, supaya mudah dia cepat hadam dan dia tidak mengganggu perut. Tapi untuk kebanyakan orang tak ada masalah. Untuk setengah orang tu. Ya, tuan. Matikan. Dia bukan overdose tu, mungkin pertama sekali dia saya cakap dah ada orang sensitif. Dia ada. Tetapi kalau kita buat tengok kajian beberapa orang saintis dia mengatakan bahawa kalau kita makan herba ni, dia ada satu proses kita panggil healing proses. Dia macam orang yang naik dedah apabila dia nak sembuh tu, macam-macam dia akan rasa menggigil, rasa tak sedar badan, rasa sebab kita panggil healing proses. Jadi sebagai contoh orang yang mengalami contoh head yang tak betul. Bila dia makan tu kadang-kadang head dia kadang macam tiba-tiba banyak pula. Pada saya itu adalah healing proses. Bila makan betul dia akan dah kurang dan dia akan menjadi lebih segar. Sebab tu jangan risau. Kecuali kalau katakan banyak darah sampai hitam tu mungkin kita risaulah. Tapi kalau katakan sikit-sikit tu tahan, insya-Allah okey. Sebab lagi pun masalah sebagai contoh masalah kintaran head yang tak betul ni kadang-kadang bila saya tanya dah 10 tahun, dah 5 tahun jadi makan sebiji 2 biji untuk 2-3 bulan ni memang tak besar. Satu lagi pertanyaan, dia kata adakah ubah air kacang betimah ni boleh menghalang kehamilan? Boleh tak kita gunakan sebagai family planning? Saya tak rasa macam itulah. Saya tak rasa macam itu. Tetapi saya rasa kebanyakan kita balik pula. Sebab ada yang makan kacang betimah tu head dia bertambah normal, tak lama kemudian dia hamil. Jadi saya tak merasakan dia boleh menghalang kehamilan, tetapi dia mungkin meningkat sikit dari kesuburan. Dan dalam UTM punya kacang betimah ni dia ada tambah sikit manjakan ni. Okey, ada lagi? Tak ada kan? Okay, tak ada. Saya serahkan balik kepada MC lah. Terima kasih.